Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita sambung semula pembelajaran kita. Kita dah masuk kepada bab baru iaitu bab 13, kebarangkalian mudah. Jadi untuk bab 13 ni sebenarnya adalah asas kepada kebarangkalian dan juga kesinambungan daripada bab tingkatan 1 iaitu set. Jadi kebarangkalian ni dia di bawah bidang matematik statistik. Yang mana kebarangkalian ni adalah melibatkan benda yang belum berlaku, yang mana kita apa orang cakap macam predict lah, atau menganggarkan atau mengagak sesuatu perkara yang sebelum berlaku, apa benda dia punya kebarangkalian. Sebagai contoh, kalau dalam satu bulan tu kebarangkalian nak hujan di Taiping berapa persen. Jadi dikatakan 30% hujan di Taiping pada bulan November contoh. Ataupun kebarangkalian pasukan Liverpool nak menang melawan Manchester United. Jadi kebarangkalian Liverpool nak menang adalah 50-50, peluang 50-50. Macam tu lah, itu adalah kebarangkalian. Okey. So tanpa membuang masa, cikgu pun tak nak cakap banyak. Kita terus kepada pengenalan bagi kebarangkalian, iaitu kebarangkalian eksperimen. Baik, konsep kebarangkalian yang pertama sekali, skala bagi kebarangkalian adalah daripada 0 sehingga 1. Kebarangkalian ni duduk di antara 0 hingga 1. Dia tak lebih dari 1, tak kurang dari 0. Maksudnya dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan. Baik, yang kedua pula, kebarangkalian yang kita nak belajar hari ini adalah kebarangkalian eksperimen. Kebarangkalian eksperimen ni maksudnya dalam banyak-banyak cubaan, berapa banyak hasil yang kita nak dapat. Contoh, kalau Thomas Alva dia nak buat lampu, 1000 kali dia buat lampu, lampunya asyik terbakar. Jadi cubaan yang ke 1001 dia berjaya. Maksudnya dari 1/1000 sekali je dia berjaya daripada 1000 percubaan nak buat lampu. Macam itulah kebarangkalian dia. Banyak lagi lah konsep kebarangkalian dalam kehidupan kita ni. Okey sebagai contoh, cikgu bagi yang pertama, contoh paling mudah adalah baling dadu. Katalah seorang ni dia baling dadu sebanyak 500 kali. Ni nampak soalan ni, dia baling dadu 500 kali. Dalam 500 kali tu dia nak dapat nombor 6 hanya 50 kali saja. Maksudnya dia baling dadu tu sampai 500 kali tu, hasil untuk dapatkan nombor 6 pada dadu tu hanya 50 sahaja. Jadi kebarangkalian eksperimen dikatakan formula dia adalah kekerapan yang berlaku sesuatu peristiwa. Inilah hasil lah. Hasil dia bahagi dengan bilangan cubaan. Bilangan cubaan adalah 500. So kebarangkalian bagi eksperimen itu adalah 50 bahagi 500. 50/500. Jadi kita permudahkan, kita dapat jawapan dia 1/10. Ya ke? 1/10. Betul lah, 1/10. Inilah jawapan bagi kebarangkalian eksperimen. Okey, kita pergi kepada contoh pula. Baik, di sini ada dua contoh. Tadi contoh yang pertama, kita tengok contoh yang kedua pula. Senang sebenarnya ni, kebarangkalian ni kejap je boleh habis ni. 2 minggu settle lah. Baik, contoh kedua. Jadual di bawah menunjukkan keputusan ujian UDTA, ujian daya tenaga asas. Sekarang dipanggil segak lah. Dulu UDTA tu ujian daya tenaga asas, adalah segak. Sekarang panggil segak, dulu UDTA. Baik, keputusan dia yang lulus adalah 20 orang, yang gagal 10 orang. Okey, kebarangkalian ni dia banyak pada ayat sebenarnya. Ayat tu yang nak kena faham tu. Soalan dia, anggarkan kebarangkalian bahawa seorang murid yang dipilih secara rawat itu lulus. Lulus maksudnya kebarangkalian kalau seorang murid nak lulus tu berapa kebarangkalian dia. Baik, step pertama kita kena kenal pasti jumlah cubaan. Jumlah cubaan bersamaan dengan berapa banyak murid yang buat. So 20 tambah 10, jumlah cubaan dia 30. Baik, berapa orang yang lulus? Berapa murid yang lulus? Ni step kedua. Berapa murid yang lulus? Lulus ada 20 orang.
So, kebarangkalian P ni probability. Probability maksudnya kebarangkalian. Kebarangkalian nak lulus, seorang nak lulus maksudnya 20 bahagi 30. Memanglah dia kata kat sini satu murid dipilih secara rawak. Bukannya kita tulis 1/30, bukan. Itu adalah di antara 20 orang murid yang lulus ni, seorang dipilih untuk lulus. Jadi kita kena ambil kebarangkalian adalah kena ambil jumlah lulus per dengan jumlah keseluruhan. Jadi 20/30 kita permudahkan, jawapan dia 2/3. Daripada, maksudnya ayat mudah dia, daripada 3 orang murid, 2 orang lulus. 3 orang murid, 2 orang lulus. Macam tu lah kamu tengok kalau kebarangkalian macam COVID kan. Sekarang ni kalau dulu kes COVID tengah mencanak naik kan. Kebarangkalian untuk orang mati adalah 1.0 berapa-berapa ataupun 0. berapa-berapa kan. 1/berapa-berapa ribu contoh. Ataupun kebarangkalian nak kena kanser adalah 1 daripada 10 orang. Macam tu contoh. Itu adalah kebarangkalian. Dia bukan benda yang orang kata ketentuan ataupun benda tu confirm dah. Dia hanya adalah jangkaan ataupun prediction. Okey, boleh ya? Contoh yang ketiga pula. Jadual di bawah menunjukkan keputusan kesudahan pemutar. Pemutar ni ada color merah, ada color biru, ada color kuning. MBK, merah, biru, kuning. Cikgu singkatkan di situ. Baik, bila diputar kan, inilah hasil dia. Merah 45 kali result dia. Bila kita putar dapat 45 kali naik color merah. Biru pula dia naik 39 kali. Kuning dia naik 66 kali. Baik, cari kebarangkalian bagi setiap warna yang dipilih. So, step pertama kita kena ambil jumlah adalah 45 tambah 39 tambah 66. Yang ni saya kena pakai kalkulator lah. Kena pakai kalkulator lah. 45 tambah 39 tambah 66. Kita dapat 150. Okey, dah dapat. So, yang pertama adalah kebarangkalian bagi color merah. Color merah PM lah saya tulis kat sini. Color merah ada berapa? 45 daripada 150. So gunalah kalkulator. 45 per 150. Auto pemudahkan. 3/10. Terus letak jawapan 3/10. Yang kedua pula color biru. Biru pula kebarangkalian bagi color biru pula adalah 39 per 150. So, kita buat sekali lagi. 39 per, ni tekan button per ni, ABC ni, per 150. Tekan button sama dengan, nampak? 13/50. Dia dah pemudahkan untuk kamu dah. 13/50. So, yang terakhir adalah kebarangkalian bagi color kuning. P kurungan K. K ada 66 daripada 150. So, 66 per 150 dapat 11/25. So, selesailah untuk setiap warna. Jawapan dia dalam pecahan sebenarnya. Kalau kamu nak tulis jawapan dalam perpuluhan pun tak jadi masalah. Contoh 45 bagi 150. 0.3 macam tu pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Asalkan jawapan betul lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Pengenalan dahulu, tak nak banyak-banyak cerita. Nanti kita masuk pula next tajuk yang lebih detail lagi, yang lebih rigid lagi. So, ini pengenalan dulu. Cuba fahamkan dulu apakah kebarangkalian, konsep kebarangkalian. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak.